Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita malam mengenai lawatan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Galeri Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS bertempat di bangunan Baitul Makmur 2 pada Isnin. Beliau yang juga pengerusi LAKMNS berpuas hati dan kagum dengan inisiatif pelaksanaan galeri itu yang memaparkan sejarah penubuhan serta maklumat korporat LAKMNS dengan teratur dan sistematik di setiap ruang pameran. Turut dipaparkan adalah jadual program serta aktiviti anjuran LAKMNS yang menjadi cerminan kepada segala usaha dan sumbangan bakti pelbagai pihak dan individu sejak penubuhannya. Mengiringi beliau, Setiausaha Kehormat LAKMNS Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Datuk Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Dr. Anwar Rabai, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta ahli-ahli lembaga dan pengurusan kanan LAKMNS. Galeri yang siap pada penghujung tahun 2021 itu ditubuhkan bagi mempamerkan nilai-nilai kecemerlangan yang ada pada LAKMNS untuk tetapan umum terutama pengunjung bangunan berkenaan, di samping memberi inspirasi kepada LAKMNS untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan Sarawak khususnya. Ia terbuka kepada orang awam setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 9 pagi sehingga 4 petang. Berita seterusnya, wabak penyakit anjing gila atau rabies merupakan isu serius yang mesti ditangani dengan segera. Menteri Pemberian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom memberitahu ini merupakan langkah penting dalam usaha menjadikan Sarawak bebas rabies menjelang 2025. But rabies is something that we cannot take it lightly, and it is very, very fatal. Actually, you see the number of cases that have been reported, almost 90% can cause death and so on. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran dan mendandatangani Memorandum Persefahaman MOU Rabies in Borneo RIB Conference 2022 pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menyambut baik penganjuran persidangan RIB itu sebagai satu platform bagi pakar-pakar dari dalam dan luar negara mengadakan perbincangan serta mengemukakan pendapat masing-masing mengenai pengawalan dan pencegahan wabak tersebut dalam kalangan masyarakat. Rabies in Borneo. So that means it's not only Sarawak, the whole Borneo Island. That is involved Kalimantan, that involves Sabah, that involves Brunei. So if we can collaborate or work together between these two group of concern, then I think we should be able to control this rabies. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi turut menyaksikan pemeteraian MOU antara Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dengan PLES Borneo Sendirian Berhad untuk membolehkan syarikat tersebut menganjurkan persidangan RIB secara tahunan mulai tahun ini sehingga 2025. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak, Dr. Adrian Susin Ambut memberitahu RIB yang julung kali diadakan itu akan menumpu kepada dua pendekatan iaitu kaedah saintifik, perubatan dan veteriner serta penglibatan masyarakat setempat. Our conference will include important topics such as rabies elimination, the global agenda, bite case management, enforcement and licensing, rabies in Borneo, the way forward, responsible pet ownership, human capture method, immune belt, and much more. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran dan menandatangani Memorandum Persefahaman Persidangan RIB itu pada Isnin. Jelasnya lagi, sebanyak 72 lokasi di Sarawak telah diisytihar sebagai kawasan jangkitan rabies, manakala 216,500 suntikan vaksin anti-rabies telah diberikan kepada haiwan setakat ini. Here for us in Sarawak, we had successfully in ensuring the rabies outbreak is
well under control through our awareness, surveillance of affected areas, prevention measures, and especially anti-rabies vaccination. Rabies in Borneo Conference 2022 atau Persidangan Rabies di Borneo bakal berlangsung pada 4 hingga 5 April depan di Hotel Imperial Kuching. Dianjurkan oleh Ples Borneo Sendirian Berhad dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak. Program tersebut bertujuan menjadi platform bagi golongan pakar dari dalam dan juga luar negara berbincang mengenai pengawalan dan pencegahan wabak rabies dalam kalangan masyarakat. Beralih ke laporan Persidangan Dewan Rakyat, pendaftaran harta intelek melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) adalah satu aspek penting yang boleh memberi manfaat kepada para pemilik. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, pendaftaran produk berkaitan yang merangkumi paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, harta cipta serta petunjuk geografi membolehkan pemilik mendapat hak eksklusif terhadap harta intelek mereka. Pemilik mendapat hak eksklusif untuk membuat, menjual, menyewa atau menggunakan harta intelek bagi tujuan perdagangan atau perniagaan selain perlindungan dan penguatkuasaan di bawah perundangan harta intelek yang membolehkan pemilik berdaftar mengambil tindakan undang-undang ke atas penyalahgunaan harta intelek tanpa kebenaran. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Betung Datuk Robert Lawson Chuat di Dewan Rakyat pada Selasa. Kata Ahli Parlimen Kapit itu, pendaftaran ini juga memberi nilai tambah kepada produk perniagaan untuk dipasarkan ke luar negara serta merupakan antara syarat-syarat untuk mendapatkan geran pembiayaan perniagaan daripada kerajaan. Ujarnya dari tahun 2016 hingga 2021, statistik MyIPO melaporkan bahawa sebanyak 79,034 permohonan tempatan serta 146,137 permohonan luar negara telah diluluskan untuk tujuan pendaftaran. Sementara itu, Datuk Seri Alexander memberitahu MyIPO terus menganjurkan pelbagai program kesedaran serta pengiklanan bagi menghebahkan berkaitan kepentingan mendaftar dan melindungi harta intelek kepada orang ramai. Selanjutnya di Bintulu, projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf jalan di 4 buah rumah panjang di daerah Tatau kini siap sepenuhnya. Menteri di Pejabat Premier Sarawak Datuk John C. Kitayai telah menyempurnakan penyerahan projek berkenaan pada Sabtu. Antara rumah panjang yang terlibat adalah Rumah Kalang Nanga Bulu, Rumah Was Sungai Entajum, Rumah Semanggat Nanga Dia dan Rumah Janting Sungai Pamok Tatau. Sementara itu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan 1, Insinyur Aidil Lario telah melakukan tinjauan ke Sadun Jaya Ulu baru-baru ini. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadun Jaya telah memeriksa dan mengambil maklum mengenai projek parit konkrit yang telah diluluskan untuk kawasan itu dan mula dilaksanakan. Tinjauan tersebut turut disertai setiausaha sulit beliau, Salim Benga, Timbalan Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan, Mutalib Julaihi dan Ketua Wanita PBB Cawangan Sadun Jaya, Salasiah Bujang Narawi. Insinyur Adil dalam pada itu berharap agar kerja-kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur di samping menasihati pemimpin masyarakat di kampung berkenaan supaya sentiasa memantau dan peka dengan setiap projek yang dijalankan. Seterusnya mengenai Majlis Penyerahan Cek Projek Kecil Luar Bandar MRP bagi Dewan Undangan Negeri Dun Krian kepada seramai 84 tuai rumah diadakan di Dewan Rumah Dayak Saratok pada Sabtu. Majlis Penyerahan Cek MRP itu telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian, Friday Belik dan turut dihadiri Pegawai Daerah Saratok Harun Mahidi. Menurut Friday, geran projek MRP itu telah diluluskan pada Disember tahun lepas namun tidak dapat diserahkan kepada rumah panjang ketika itu kerana beberapa masalah teknikal berkaitan cek yang tidak dapat ditunaikan. Ujarnya penyerahan cek itu juga menyangkal tuduhan yang negatif dilemparkan terhadap kerajaan yang didakwa tidak membantu penduduk di kawasan itu. Sementara itu, beliau juga mengalu-alukan tuai-tuai rumah untuk sentiasa berhubung dengan beliau di Pusat Khidmat Krian bagi berbincang serta mengenal pasti masalah di kawasan masing-masing.
Manakala di Repuk dengan wakil rakyatnya, Datuk Seri Huang Tiong Si telah melakukan tinjauan terhadap projek menaik taraf jalan raya di 8 lokasi sekitar konstituensinya pada Sabtu. Menurutnya, jalan raya di kawasan kampung dinaik taraf agar dapat memberi keselesaan kepada penduduk di kawasan berkenaan. Antara lokasi yang terlibat ialah Rumah Tapoy, Jalan Liming, Sungai Sebanyak Bulat, Sungai Sebanyak, Jalan Ansing, Jalan Siung Min, Jalan Siong Kuong dan Jalan Siong An. Tambah Datuk Seri Huang, pelaksanaan projek menaik taraf jalan di kawasan kampung bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk, malah kepada pekebun kecil di sekitar kawasan terbabit. Sementara itu, Datuk Seri Huang menyatakan walaupun beliau telah berjaya menaik taraf beberapa jalan kampung di kawasan Repuk, namun masih banyak jalan yang perlu dinaik taraf dan memerlukan perhatian kerajaan. Tambah beliau lagi, sebagai wakil rakyat di Dun Repuk, beliau amat prihatin dengan pembangunan infrastruktur termasuk pembinaan jalan raya dan kemudahan lain supaya penduduk di Sarike dapat menikmati jalan raya yang sempurna. Pada sebelah petang, Datuk Seri Huang berkesempatan menziarahi keluarga mendiang Kapitan Lau Ing Sun untuk memberi penghormatan terakhir kepada ketua masyarakat itu yang meninggal dunia Sabtu lepas pada usia 81 tahun. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dijemput untuk menghadiri program Rabies in Borneo Conference 2022 di Hotel Imperial Kuching pada 5 dan 6 April ini. Pendaftaran boleh dilakukan di laman web www.rabiesinborneo.com. Salam UKAS.